أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, para AJK Surah Al-Ikhwan, para asatizah, guru-guru yang dimuliakan, seterusnya hadirin hadirat muslimin, tak ada muslimat, sorry, muslimin Surah Al-Ikhwan. Jadi insya-Allah pada malam ini, malam yang penuh berbahagia, yang dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan, memberikan sedikit orang kata sejuk, cuaca yang mendinginkan, sedikit sebanyak membantu untuk memberikan kelegaan hati-hati orang yang resah, para petani yang memikirkan bagaimana nasib untuk mereka mahu hidup menjual sayur-sayuran, buah-buahan. Dan hari ini Alhamdulillah kita lihat beberapa hari ini di Semenanjung banyak negeri yang diturunkan hujan. Dan insya-Allah moga-moga kita mendoakan juga agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menangani COVID-19 dan sekaligus memberikan ataupun memudahkan urusan daripada pihak atasan, pihak berkuasa sehinggalah kepada rakyat Malaysia untuk memutuskan rantaian COVID-19 insya-Allah. Dan hari ini saya diberikan tajuk ceramah, tajuk perkongsian berkenaan dengan bagaimana ibadah korban mampu melunturkan hati. Dan bila sebut berkenaan dengan korban yang bakal akan diraikan oleh umat Islam, walaupun dalam fasa yang berbeza, keadaan yang berbeza dari tahun-tahun sebelumnya, namun apa yang kita boleh pastikan, perasaan kegembiraan untuk kita berkongsi kepada orang-orang memerlukan daging-daging korban. Hari ini kita masih melihat usaha-usaha individu-individu tertentu, NGO ataupun pihak-pihak Majlis Agama Islam cuba mempromosikan sebanyak mungkin usaha-usaha untuk terus melakukan korban agar syiar untuk kita memberikan ataupun syiar bagaimana umat Islam berkongsi rasa kasih sayang melalui ibadah korban ini dapat diraikan pada hari Jumaat insya-Allah. Jadi inilah kita katakan bagaimana hakikatnya fasa ibadah korban ini, walaupun kita menyambut dengan cara yang berbeza, tapi insya-Allah rohnya ataupun objektifnya masih boleh tercapai dengan cara-cara yang tertentu yang kita akan raikan pada hari yang mendatang. Jadi insya-Allah biasanya kita bila menyebut berkenaan dengan sembelihan, maka kita sebagai orang Islam akan berpandukan teks-teks ataupun dalil-dalil daripada Al-Quran dan ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya kita akan lihat bagaimana surah-surah tertentu seperti mana surah Al-Kautsar, di mana akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala di akhir ayat Allah memerintahkan untuk fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah memerintahkan agar umat Islam ini ataupun Nabi Muhammad SAW untuk melakukan solat, menunaikan solat dan melakukan sembelihan unta. Kerana apa? Kerana sembelihan inilah sebagai simbolik umat Islam ini bersyukur. Walaupun kita diuji, walaupun kita sedang menghadapi saat yang kritikal, ada yang kenalan kita yang dibuang kerja, ada kenalan kita yang tertutup pintu rezekinya. Tetapi pun begitu, ibadah korban, tema ataupun korban yang kita akan raikan ini juga pada sudut yang lain memberikan kita ataupun memandu kita untuk terus rasa bersyukur. Dengan apa? Dengan cara memberi, iaitu kita membantu memberikan orang-orang yang memerlukan
menikmati sedikit daging kurban sebagai tanda kita katakan inilah, walaupun kita kata apa, sedang menghadapi saat kritikal, inilah sekurang-kurangnya lambang ataupun kita kata contoh kita nak membantu ataupun syukur. Sebab apa? Dalam banyak-banyak ratusan ribu orang yang sedang menganggur, kita masih terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ada rezeki bekerja, keluar pagi balik petang. Kita masih lagi menghadapi jam, kita masih lagi menghadapi orang kata apa, sesak lalu lintas. Sedangkan ada kawan kita yang sedang keadaan sedih, dalam keadaan tertekan, bagaimana nak bantu keluarganya, nak memberikan belanja keluarganya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk terpilih untuk menjadi orang yang masih mampu keluar pagi untuk mencari rezeki dan pulang dengan membawa rezeki kepada keluarga kita. Jadi apakah orang kata kisah yang boleh kita ambil ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah ataupun kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, anaknya Nabi Ismail AS, di mana kita lihat bagaimana surah ini ataupun ayat ini menjadi ayat yang signifikan, ayat penting yang biasa disebutkan oleh ramai penceramah, ramai asatizah ataupun ustazah yang membincangkan tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS yang menceritakan baginda AS bermimpi melihat anaknya ataupun memimpi dia sedang ataupun akan menyembelih anaknya Ismail AS. Jadi kita lihat satu persatu ayat yang turun dalam surah As-Saffat, di mana surah As-Saffat iaitu surah yang ke-37 dalam susunan tertib Uthmani. Maka kita melihat pada malam ini insya-Allah pada ayat 100 sehinggalah kepada ayat 111 jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita bermula dengan ayat 100 di mana ayat 100 menceritakan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi habli minas salihin. Bagaimana doa Nabi Ibrahim AS yang kita katakan lama untuk menunggukan seorang zuriat. Nabi Ibrahim bersama isteri baginda Siti Sarah ketika itu yang lama orang kata nak menunggukan kelahiran seorang zuriat. Maka Nabi Ibrahim AS tak berputus-putus doa dalam Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah kepada umatnya. Dalam keadaan Nabi Ibrahim pun ketika itu sedang diuji oleh tekanan pemerintah ketika itu, tekanan daripada Namrud, tekanan daripada orang kata rakyatnya ataupun kaum keluarganya sendiri yang memang enggan menerima agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS ketika itu. Pada masa sama Nabi Ibrahim terus berdoa agar dikurniakan seorang zuriat yang mampu meneruskan legasi dakwahnya kepada umat yang terkemudian, umat yang akan mendatang. Maka Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, hadiahkanlah, kurniakanlah kepadaku seorang zuriat dalam kalangan orang-orang yang soleh. Maka Allah memberikan jawapan kepada doa Nabi Ibrahim AS setelah beberapa tempoh yang lama. Dalam keadaan ketika itu berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim menunggukan seorang zuriat, maka Allah menjawab fabasyarnahu bighulamin halim. Maksudnya lalu kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa dia, iaitu Nabi Ibrahim AS akan beroleh seorang anak yang sabar, seorang anak yang lemah lembut. Kita akan bahas perkataan halim. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan halim bila kita lihat pada ayat seterusnya iaitu ayat 102. Okey, baik. Bila seorang ayah yang kita kata penat bekerja, penat berdakwah, mungkin dalam kalangan kita ambil contoh situasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS keluar berdakwah, menyebarkan agama, menyebarkan ilmu. Balik tiba-tiba dikhabarkan bahawa isteri baginda AS mengandung. Maksudnya menantikan kelahiran seorang zuriat. Sebagai seorang ayah yang berpuluh tahun menunggu khabar gembira ini, maka Nabi Ibrahim ketika itu terlupa segala penat lelah, segala mehnah yang pernah dihadapi. Sebab apa? Tak sabar-sabar nak menunggu kelahiran seorang zuriat yang soleh. Maka kita akan lihat soleh yang macam mana dan bagaimanakah soleh itu terbukti. Jadi Allah menghadiahkan, Allah mengurniakan kepada Nabi Ibrahim AS seorang anak yang sabar. Sabar yang macam mana? Kita akan lihat pada ayat 112 ini, iaitu a'udzu minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya
Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Okey, maksudnya di sini adalah maka ketika anaknya itu sampai kepada peringkat umur yang membolehkan dia berjalan, maksudnya dah dewasa. Okey. Wahai anak kesayanganku, Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Ismail, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Okey. Adbahuka, aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail kata, anaknya menjawab, wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah akan mendapati saya ataupun daku menjadi orang-orang yang sabar. Okey, baik. Kita melihat dalam ayat ini, Syarah Tasawuf ini menceritakan dialog, di mana dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Okey, sebagai orang kata ayah yang berpuluh tahun menunggu kehadiran seorang anak, seorang cahaya mata, dan Allah menghadiahkan seorang anak soleh, tiba-tiba ditakdirkan Allah memberikan ilham dalam mimpi. Sebab kita kata bila Nabi bermimpi, para Nabi punya mimpi adalah wahyu, maka kita katakan Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim ketika itu untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Setelah berpuluh tahun menunggu kelahiran seorang anak, tuk-tuk Allah perintahkan agar anaknya ini disembelihkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kita lihat bagaimana respon Nabi Ismail AS ketika itu yang kita membuktikan, kita kata ia membuktikan kesolehan ataupun sifat-sifat seorang yang halim, yang sabar. Okey, baik. Kita lihat bagaimana respon Nabi Ismail AS ketika itu, di mana apa kata Nabi Ibrahim ketika itu? Fanzur madza tara. Okey, maksudnya apakah pandangan kamu ketika itu? Okey, kemudian kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Okey, wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita lihat respon Nabi Ismail ketika ini. Okey. Respon Nabi Ismail yang membuktikan bahawasanya bagi dia memang seorang yang halim, orang yang sabar, bahkan orang yang sabirin, iaitu orang-orang yang memang tahan segala ujian. Okey. Bila kita pergi kepada dialog ini, kita lihat bila Nabi Ibrahim yang memang kasihnya penuh kepada anaknya Nabi Ismail AS, tiba-tiba diperintahkan. Okey. Bila Nabi Ismail tahu akan khabar tersebut, sedikit pun tak tergugat dia punya ataupun Nabi Ismail punya keimanan. Bahkan Nabi Ismail dalam keadaan ketika itu waras, maksudnya dalam keadaan rasional, memberikan jawapan kepada Nabi Ibrahim AS ketika itu. Ini bermaksud bahawasanya apa yang Allah perintahkan ataupun Nabi Ismail ketika itu bukan lakukan, tak apalah. Nabi Ismail tak berkata, tak apalah, demi ayah saya akan ikut kehendak ayah. Tak. Nabi Ismail memberikan respon, lakukan seperti mana yang Allah telah perintahkan. Ini bermaksud apa? Nabi Ismail akur dengan apa yang Allah perintahkan, dan ini membuktikan bagaimana kesolehan Nabi Ismail alaihissalam yang akur bukan sekadar perintah ayahnya, tapi dia lakukan perbuatan tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan. Maksudnya tak ada argument, tak ada ruang untuk discussion. Maksudnya negotiate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, tak boleh ke gantikan dengan yang lain? Tak. Nabi Ismail ketika ini dengan sifat solehnya terus, wahai ayahku, lakukan sahaja apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, kepada engkau. Maksudnya tak ada argument, tak ada ruang untuk nak negotiate, nak berunding. Apa yang Allah perintahkan, itulah yang Nabi Ismail arahkan ayahnya supaya lakukan sahaja, tanpa apa-apa orang kata ruang untuk nak berdalih ataupun sebagainya. Ini bermaksud didikan yang Nabi Ibrahim, kita kena lihat dari perspektif lain, bagaimana didikan yang diberikan kepada Nabi Ismail AS. Sebab apa? Nabi Ismail, beliau ataupun bagi dia AS, takkan orang kata sekadar semata-mata
lahir-lahir terus jadi seorang yang halim. Tak. Proses ataupun untuk menjadi seorang yang halim, yang sabirin, ia memerlukan proses yang panjang. Dan daripada siapakah Nabi Ismail belajar untuk menjadi seorang yang halim? Tak lain tak bukan daripada ayahnya. Nabi Ismail memerhatikan bagaimana ayahnya berdakwah, menyampaikan risalah tauhid, menyebarkan agama kepada kaumnya. Maka Nabi Ismail menjadikan itu sebagai inspirasi. Supaya apa? Supaya bila Nabi Ibrahim AS diberikan satu perintah, beliau juga mampu untuk menjadi orang yang menyumbang kepada pelaksanaan perintah tersebut. Dan sebab itu kita lihat di mana di akhir perintah ini pada 102, ayat 102 ini, Allah, Nabi Ismail kata apa? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. InsyaAllah kamu akan mendapati saya, iaitu Nabi Ismail lah, menjadi orang-orang yang sabar. Sabar yang macam mana? Iaitu Nabi Ismail berharap dengan patuhnya baginda kepada perintah Allah ini, beliau akan menjadi orang-orang yang sabar dengan apa jua segala kesakitan, apa jua segala ujian yang datang dalam kehidupan Nabi Ismail yang akan mendatang. Maksudnya ruang untuk beliau, baginda AS, menjadikan ruang ujian tersebut sebagai ruang untuk nak perbaiki diri baginda AS untuk menjadi hamba yang soleh dan hamba yang kebal ujian. Maksudnya terus bertahan apa jua ujian yang Allah berikan. Jadi kita lihat bagaimana pendidikan yang secara langsung, pendidikan yang Nabi Ibrahim AS berikan kepada anaknya, sehingga anaknya mampu memberikan respon yang kita kata respon yang menunjukkan kesolehan dan orang kata hati yang suci dan murni, keimanan yang unggul, keimanan yang tak ada orang kata nak berdalih daripada perintah Allah SWT, tapi keimanan yang suci, yang bersih, yang tulus semata-mata kerana Allah SWT. Maka Nabi Ismail kata apa? Lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Bukan kerana seorang ayah, bukan sebab seorang ayah yang perintahkan, tetapi itu adalah perintah Allah SWT. Dan di situlah kita lihat bagaimana Nabi Ismail AS memberikan respon yang rasional kepada persoalan ayahnya. Ketika itu kita tahu Nabi Ibrahim sedang bersedih. Sebab apa? Dalam tempoh yang lama menunggu seorang anak, kelahiran seorang zuriat, tiba-tiba Allah menguji untuk sembelih anak yang baginda AS tunggu selama berpuluh-puluh tahun. Okey, baik. So kita pergi go through pada ayat seterusnya. Okey. Sebelum kita pergi go through pada ayat sebelumnya, kita melihat dari perspektif pendidikan Nabi Ibrahim AS. Sebab apa? Kalau kita kaitkan dengan realiti hari ini, okey, minta maaf untuk sebut, untuk berkongsi mungkin benda sensitif. Kadang-kadang kita berhadapan dengan persoalan-persoalan kenapa anak-anak yang dihantar ke sekolah agama, sekolah tahfiz masih belum mampu untuk menjadi manusia yang baik. Okay, sebenarnya persoalan yang ditimbulkan itu perlu dilontarkan balik kepada ibu dan ayah yang menghantar anaknya ke sekolah agama ataupun sekolah-sekolah tahfiz. Adakah orang kata objektif menghantar anak ke sekolah agama ataupun sekolah tahfiz seiring dengan perbuatan ibu dan ayah yang juga sedang menuju kepada jalan kebaikan? Sebab kadang-kadang antara cabaran yang dihadapi oleh sekolah tahfiz, institusi tahfiz, madrasah ataupun sekolah agama, bila mana ibu dan ayah hantar anak ke sekolah tahfiz ataupun sekolah agama dan melepaskan bulat-bulat kepada guru. Okay. Sebenarnya apa yang kita boleh belajar daripada surah ataupun kisah Nabi Ibrahim AS ini, kita melihat pendidikan yang Nabi Ibrahim AS tekankan kepada anaknya sehingga anaknya menjadi orang-orang yang halim, yang sabar, yang rasional, yang waras, yang penyabar dalam apa yang Allah perintahkan, apa ujian yang Allah hantar kepada mereka. Ia seiring dengan apa yang Nabi Ibrahim amalkan dalam kehidupan. Sebab apa? Macam saya kata tadi, Nabi Ismail belajar melalui inspirasi daripada seorang ayah, melihat bagaimana ayahnya berdakwah, dicemuh, dicabar, menghadapi pelbagai cabaran, tapi sedikit pun ayahnya tak berdalih. Ayah tetap menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sehingga diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya memiliki darjat yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu kita belajar bagaimana nak terapkan pendidikan kepada anak-anak, bukan sekadar di sekolah ataupun di pusat-pusat pengajian agama, tetapi ianya bermula dalam rumah itu sendiri. So ini kita tekankan dalam pendidikan, soal pendidikan anak-anak kita.
Okey, baik. Kemudian bila Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dah sampai satu tahap redha dan akur, maksudnya mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun naik ke satu bukit. Okey, maksudnya dalam keadaan hati yang merintih, dalam keadaan sedih, tetapi kerana keimanan yang benar dan tulen kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa banyak bicara, Nabi Ismail pun memerintahkan ayahnya untuk sembelihnya, maka mereka pun pergi ke satu bukit. Dalam keadaan ketika orang kata persediaan telah dilakukan, dalam keadaan pisau telah diasah, dalam keadaan Nabi Ismail memerintahkan ataupun meminta ayahnya untuk ditukarkan baju yang lain supaya apa, takut terkena percikan darah, menjadikan orang kata nostalgia yang sedih lah kepada ayah dan ibunya yang meneruskan kehidupan. Okey, Allah kata apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin, setelah keduanya berserah bulat-bulat, iaitu menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah. Maksudnya nak melakukan fasa penyembelihan dah ni, betul-betul nak sembelih dah ketika ini. Okey, apa kata Allah SWT? Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami menyeru nama Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim. Okey, dalam keadaan kita membayangkan, dalam keadaan itu Nabi Ibrahim betul-betul nak merealisasikan mimpi yang baginda alaihissalam mimpi untuk dalam keadaan nak nak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Okey, Allah seru nama Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim. Okey, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, wahai Ibrahim, engkau telah sempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu, demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengejarkan kebaikan. Maksudnya apa? Okey, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan dalam ayat 102 tadi, mimpi tersebut adalah Allah menggunakan usul apa? Azbahuka, iaitu nak menyembelih. Dia datang dalam fi'al mudhari', iaitu perbuatan mustaqbal, akan datang, in future. Maksudnya tak sempurna lagi penyembelihan ketika itu. Bukan zabahtu, ataupun Allah tak gunakan lafaz sirah ataupun sirah qad zabahtu, aku telah sembelih engkau wahai Ismail, tak. Tetapi Allah menggunakan sirah, Nabi Ibrahim kata apa? Aku nak menyembelih ataupun aku akan menyembelih kamu. Maksudnya proses sembelihan itu belum berlaku lagi. Ini dalam mimpi. Kita kembali kepada ayat 02 tadi, bagaimana digunakan sirah ataupun lafaz azbahuka, iaitu saya ataupun aku akan menyembelih kamu wahai Ismail. Itu kata Nabi Ibrahim kepada anaknya. Maksudnya sembelihan tak sempurna lagi. Okey, jadi ini adalah ujian untuk nak menguji tahap keimanan Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yang bila datangnya satu perintah, nak uji bagaimana ketulusan hati seorang para rasul dan nabi. Dan ini membuktikan bagaimana seorang rasul kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat dinafikan keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segalanya, melebihi anak dan harta yang mereka ada. Jadi ketika mana nak melakukan proses sembelihan, Allah pun panggil nama Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, apa yang telah kamu lakukan ini, iaitu lakukan apa? Perjalanan ataupun proses nak melakukan sembelihan itu adalah cukup membuktikan kamu ini sebenarnya telah merealisasikan mimpi yang diberikan kepada kamu wahai Ibrahim. Okey, inna kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Okey, bila maksudnya kat sini adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan sebuah ujian, kita melihat kesan tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala
Allah menghantar ujian demi ujian kepada Nabi Ibrahim. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim ini bukanlah kisah yang penuh dengan emas, penuh dengan kekayaan, kemewahan. Tak. Nabi Ibrahim kita tahu beliau pernah diburu oleh pemerintah, beliau dikejar oleh pemberontak, dan beliau maksudnya berhadapan dengan cabaran dakwah yang luar biasa. Okey. So ujian tersebut melatih Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi seseorang yang imannya berkualiti. Maksudnya sehingga tak menafikan bahawasanya cintanya Nabi Ibrahim kepada perintah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga datanglah apa pun perintah, sebesar mana pun perintah, seberat mana pun ujian, Nabi Ibrahim kata apa? Aku tetap akan buat kerana kecintaanku kepada Tuhanku. Maka kita lihat bagaimana ketulusan hati Nabi Ibrahim AS yang kita wajar jadikan sebagai iktibar sebagai umat Islam, supaya apa? Supaya kita pun sama turut merasai dan kita memandang ujian ataupun cabaran yang kita hadapi sebagai cabaran ataupun sebagai sudut pandang yang memberikan impak positif ke dalam diri kita. Sebab apa? Untuk melahirkan seorang Ibrahim dan seorang Ismail yang kuat, yang tekun, yang telus imannya, bukan datang daripada kekayaan ataupun bukan daripada kemewahan. Sebaliknya datang daripada fasa tarbiyah, didikan, daripada ujian dan ujian yang Allah hantar. Supaya apa? Supaya hati mereka kental dan kuat serta keras, dan mereka tak mencari yang lain melainkan segala harapan dan segala doa mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta pertolongan dan meminta pengharapan. Baik. Okey. Kemudian Allah kata, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah kata sesungguhnya perintah ini, iaitu perintah di mana apa yang kamu dapat dalam mimpi ini, perintah kamu akan sembelih anak kamu dalam mimpi tersebut, adalah suatu ujian yang nyata. Okey. Nyata yang bagaimana? Mubin dekat sini adalah bukan sekadar nyata ataupun jelas, tetapi mubin di sini bermaksud ianya menampakkan bagaimana kamu ini sebenarnya adalah orang-orang yang sabirin. Maksud kamu dah sampai tahap memang menjadi orang-orang sabirin. Sebab apa? Kita melihat pada ayat 102. Okey, 102 di mana harapan Nabi Ismail AS agar paling kurang, maksudnya harapan Nabi Ismail AS dengan ujian ini baginda akan dikurniakan ataupun mendapat satu tahap kedudukan menjadi orang-orang yang sabar. Jadi ujian inilah membuktikan bagaimana mereka telah pun sampai ke satu level, iaitu level sabirin. Maksudnya datang apa-apa perintah, berat macam mana perintah, mereka tetap sabar kerana yakin bahawasanya itu perintah daripada Allah Subhanahu Taala dan Allah akan memberikan ganjaran disebabkan kesabaran mereka tersebut. Okey. Dan kita lihat bagaimana Quran menyatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Maksudnya bala yang macam mana, ujian yang macam mana, mehnah yang macam mana. Okey. Kita bayangkan kita pernah menghadapi zaman persekolahan, zaman universiti, sama juga dengan anak-anak kita yang pernah menghadapi zaman persekolahan, zaman universiti. Kita pernah menduduki peperiksaan. Okey. Bila nak buat peperiksaan, bila nak menduduki peperiksaan, kita akan membuat segala persiapan, segala rancangan yang rapi. Supaya apa? Supaya kita dapat skor peperiksaan tersebut. Okey. Cuma, okey, bila kita menjawab sesuatu peperiksaan, satu subjek ataupun sesuatu peperiksaan yang besar, adakah itu melambangkan kefahaman kita secara keseluruhan terhadap ilmu tersebut? Tidak. Maksudnya, kita mungkin skor subjek ekonomi, belum tentu kita mahir subjek matematik sebagai contoh. Kita menguasai ilmu ekonomi, kita skor subjek ekonomi ataupun matematik ataupun bahasa Inggeris, belum tentu kita menguasai subjek sejarah. Okey, maksudnya apa? Ujian tersebut belum tentu mencerminkan kefahaman kita secara kolektif ataupun menyeluruh terhadap ilmu-ilmu yang lain ataupun ilmu-ilmu tertentu. Okay, tetapi dalam Quran ini Allah gunakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, iaitu inilah ujian yang benar-benar jelas. Maksudnya ini adalah satu ujian yang menunjukkan tahap kualiti keimanan yang ada kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam.
Maksudnya tak dapat dinafikan. Memang mereka ni dah capai satu tahap keimanan yang luar biasa. Apa saja perintah yang Allah datangkan, mereka akan ikut. Dan kita ambil iktibar bagaimana dengan diri kita. Kadang-kadang ada ketika mana suara azan dah memanggil, Bilal dah panggil para jemaah untuk hadir ke solat, pun masih ketika itu kita berdolak-dalik, nak solat dekat rumah ke solat dekat masjid. Nak solat dekat masjid kena cek suhu lah, kena bawa jalan sendiri lah, payah. Dekat rumah ni sah-sah lah. Orang kata kita nak, maksudnya lebih fleksibel. Maksudnya kat situ adalah kita sebagai orang Islam ketika itu berhadapan dengan itulah, dalam nak melaksanakan perintah Allah, nak merealisasikan perintah Allah, ada sahaja kita punya alasan nak berdolak-dalik. Tapi iman para rasul, iman para nabi terbalik. Apa sahaja yang Allah hadirkan, mereka segera untuk merealisasikan. Nabi Ismail AS yang ketika itu berperanan penting untuk nak pujuk ayahnya melakukan apa yang Allah perintahkan, Nabi Ismail terus memberikan respon, kalau itulah yang Allah perintahkan, maka lakukanlah wahai ayahku. Tak perlu kata berikan saya 30 minit untuk bincang sekejap, tak ada. Berikan saya tempoh untuk istikharah, tak ada. Berikan saya tempoh 2 minggu untuk berbincang dengan mak, sebab mak yang lahirkan saya, tak ada. Bila Allah perintahkan, bila Nabi Ibrahim ceritakan kepada Nabi Ismail tentang mimpinya, segera Nabi Ismail respon, wahai ayahku, lakukanlah sahaja apa yang Allah perintahkan. Maksudnya tak ada berdolak-dalik, tak ada nak orang kata nak mencari alasan untuk nak supaya kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi inilah satu ujian jelas yang membuktikan tahap kualiti keimanan para nabi alaihi wassalam. Kemudian Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dalam Quran? Wa fadainahu bidhibhin azim. Setelah proven, setelah terbukti yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memang benar-benar tulus luhur hati mereka, maka Allah tebus. Allah gunakan perkataan tebus, ya, fidaun ataupun wafadainahu, maksudnya tebusan. Maksudnya Allah menggantikan ujian tersebut dengan bidhibhin azim, binatang ternakan untuk dilakukan sembelihan. Maksudnya, wahai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, anda berdua telah berjaya melepasi ujian tersebut. Bukan sekadar hadiah, tetapi Allah menggunakan perkataan tebus. Maksudnya apa yang anda buat ini berbayar. Maksudnya Allah gantikan balik dengan kenikmatan yang lebih besar ketika itu. Allah bayar balik. Bukan saya saja Allah berikan ujian, tapi Allah tebus balik apa yang telah kamu lakukan. Kita perhatikan uslub Allah guna ataupun Quran guna, iaitu wafadainahu. Al-fida iaitu tebus, bukan sekadar beri hadiah. Sebab apa? Bila hadiah boleh jadi ianya sama ada nak ambil balik ataupun boleh nak ambil balik ataupun nak pulangkan kembali. Maksudnya pemilik harta tersebut, pemilik hadiah tersebut boleh untuk nak minta ganti ataupun boleh nak minta semula apa hal yang telah diberikan. Tetapi bila digunakan al-fida'u iaitu tebusan, maksudnya itu adalah hak yang diwarisi, hak yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berhak dapat disebabkan mereka dah melepasi ujian, atas sebab mereka dah memiliki satu tahap keluhuran keimanan yang utuh, yang kukuh. Sebab apa? Sebab bila Allah perintahkan satu yang berat, bayangkan dalam tempoh nak menunggu zuriat yang soleh, tiba-tiba dalam keadaan anak tu baru meningkat dewasa, dah boleh berjalan, tiba-tiba Allah memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara disembelih. Jadi para Nabi AS walaupun ujian yang berat, tapi mereka ini tetap akur sebab perintah tersebut datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tebus kembali apa yang mereka lakukan dengan memberikan binatang ternakan untuk lakukan sembelihan. Kemudian Allah kata apa? Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami kekalkan bagi mereka nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Baik. Maksudnya kisah-kisah ini
ataupun kisah pengorbanan dua Rasul yang mulia ini, Allah catatkan dalam lipatan sejarah. Maksudnya ianya adalah satu peristiwa yang penting. Okey, kita balik kepada mukadimah tadi berkenaan dengan bagaimana sifat nahar ataupun korban itu melambangkan kesyukuran dan kecukupan dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi sedikit intipati surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Okey, inna a'tainakal kautsar fassalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Okey, surah Al-Kautsar menceritakan tentang perihal bagaimana Nabi SAW ditimpa kesedihan. Sebab apa? Ketika itu anak baginda sallallahu alaihi wasallam Allah telah ambil semula. Maksudnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam budaya Arab ketika itu bila anak lelaki diwafatkan maka terputuslah nasab seseorang ayah itu. Sebab apa? Tak ada orang yang akan carry, nak bawa nama ayah tersebut. Okey. Tak ada siapa yang nak teruskan dakwah, legasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita tahu Nabi Ibrahim ada anak-anaknya Ismail dan Ishaq yang membawa nama Nabi Ibrahim. Okey. Tapi Nabi Muhammad bila terputus, bila anak-anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada siapa yang akan membawa nasab Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan dakwah kepada umat seterusnya. Okey. Baik. Jadi Allah dalam surah Al-Kautsar, bila Allah menggunakan ataupun Quran menggunakan as-salah dan nahar, salat dan nahar, iaitu salat kita meminta kepada Allah SWT agar diringankan beban, memberikan jalan keluar, dan nahar. Okey, nahar sini maksud sembelih. Okey, Quran ajar bahawasanya kalau kita nak rasa tenang adalah dengan cara memberi. Sebab apa? Sebab dengan cara memberi itulah ia melambangkan bahawasanya, wahai umat Islam, kamu masih memiliki nikmat yang aku berikan. Dengan sebab itu kamu mampu untuk nak memberi sedekah kepada orang-orang lain untuk makan daripada daging korban yang anda sedekahkan ataupun anda infakkan. Ini bermaksud apa? Ia mengajarkan kita untuk sentiasa rasa cukup dengan Allah SWT berikan kepada kita. Maka begitulah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana berat mana pun ujian, susah mana pun ujian, mereka tahu bahawasanya Allah mungkin akan ambil ketika itu pandangan Nabi Ibrahim, Allah akan ambil anaknya iaitu Nabi Ismail, tapi Allah dengan yakinnya, Nabi Ibrahim yakin Allah akan mengurniakan nikmat yang mendatang. Dan benar apa nikmat tersebut? Wa fadainahu bidhibhin azim, iaitu Allah menggantikan Nabi Ismail yang dengan binatang ternakan yang untuk disembelih, dan dengan itulah kita kata menjadi simbolik tahun demi tahun, syiar, maksudnya sehinggalah datangnya Islam dan sehinggalah kepada kehidupan hari ini. Kisah inilah yang menjadi simbolik kepada kehidupan umat Islam, agar apa? Agar berkorban sesama manusia, dan paling utama adalah berkorban kepada Allah berkorban demi agama Allah Subhanahu Taala. Maksudnya melakukan apa-apa perintah, walaupun seberat mana perintah, sesukar mana pun perintah, berusaha untuk memastikan perintah Allah Subhanahu Taala dapat direalisasikan dan dapat dipenuhi. Kita beri ruang pada azan sebelum kita tutup kuliah.
Okey, sikit sekali lagi untuk sambungan. Okey, iaitu Allah, maksudnya peristiwa mereka ini bukan sekadar diceritakan dalam Quran, tetapi menjadi simbolik umat zaman berzaman sehinggalah kepada kita hari ini, yang kita tahu setiap tahun akan diriwayatkan kisah-kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini menjadi inspirasi untuk orang-orang Islam melakukan ibadah korban, bukan sekadar menumbangkan lembu, tetapi membawa jiwa dan hati mereka untuk melakukan apa-apa perintah yang Allah sampaikan, dan melihat ujian Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ruang untuk mereka bermuhasabah diri, satu ruang untuk mereka memperbaiki diri dan menaik taraf diri mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin, iaitu ayat 109 sehinggalah ayat 111, iaitu ayat terakhir untuk pada malam ini, iaitu Allah memberikan salam sejahtera. Maksudnya Allah menyampaikan salam kepada Nabi Ibrahim atas sebab kesabaran yang baginda alaihissalam tempuh dan sanggup menahan, mengawal emosi yang ketika itu barangkali akan kehilangan anak. Okay, tetapi itu adalah ujian yang Allah hantar supaya nak menjadikan pedoman kepada kita umat Islam hari ini, melihat bagaimana para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam benar-benar buktikan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin, iaitu sesungguhnya Nabi Ibrahim AS adalah dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh. Okey, baik. Jadi kita tahu objektif perutusan para rasul Nabi Muhammad SAW adalah memberikan basyira wa nadhira, memberikan berita khabar gembira dan memberikan ancaman kepada orang-orang Islam, supaya kita ingat, supaya kepada makhluk seluruh alam, supaya umat manusia ini gembira kalau mereka ikut menjadi pengikut para nabi dan rasul, dan mereka berasa terancam sekiranya mereka melakukan perintah yang sebaliknya. Maka kita katakan di sini adalah inilah yang menunjukkan bagaimana perbuatan didikan daripada kisah korban ini menjadikan kita benar-benar untuk mengikut panduan para nabi dan rasul, ataupun kalau tak mampu untuk nak mencontohi, pastikan kita berada dan berusaha untuk berjalan di atas jalan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi saya kira untuk malam ini, perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkasar bicara. Jadi insya-Allah kita tangguhkan kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.